Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, saya Riaz balik ke channel My Colour Journey. Macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel My Colour Journey. Okay, bagi korang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay, video kali ni saya nak buat satu lagi video tent setup review. Kemah yang saya akan review kali ni adalah daripada Mobi Garden. Dia actually ada dua kemah lah, satu shelter dan satu lagi kemah dia. Dia sebenarnya dua unit yang berbeza, tapi sebenarnya yang bestnya sebab dia adalah boleh dikombinekan sekali. So hari ni saya akan review satu Mobi Garden front hall dan juga satu lagi Mobi Garden bedroom. So kalau korang nak tahu apa yang menarik, apa yang best pasal dua-dua kemah daripada Mobi Garden ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Pertama sekali kita akan mulakan dengan Mobi Garden front hall dulu. Lepas tu baru kita tunjukkan lebih detail dia punya bedroom. So dia ada dua bed yang berbeza sebab dia sebenarnya dua kemah yang berbeza. Yang sebenarnya kita boleh gunakan satu persatu. Maksudnya kita nak gunakan bedroom saja boleh, nak guna front hall saja boleh, ataupun nak combine dua-dua pun boleh. Okay, macam biasa kita tengok dia punya bed dia dululah. Okay, bed dia panjang. Okay, bed dia panjang sebab dia banyak pole sebenarnya. Dia banyak pole yang panjang kat bawah. Dia satu bed yang panjang tapi dia tak besar sangat. Cuma dia agak berat sikit. Dia punya pole sebenarnya adalah pole besi, steel pole. Berat dia dalam 12.7 kilo. Dia ada detail lah dekat belakang bed dia ni. So, bed dia panjang dia lebih kurang dalam 1 meter lah. 1 meter. Dan dia punya diameter pun tak besar sangat. So pada saya kalau nak masuk dalam kereta tak ada masalah sangat lah. Okay, bed dia memang sangat cantik lah. Pada saya bed dia, design dia sangat kemas. Dan yang bestnya sebab bed dia ada dua bahagian. Bahagian bawah dengan bahagian atas. Dia ada dua partition. Kat atas dia pun dia ada dia punya compression strap. Supaya bila kita dah simpan, kita boleh tarik. Supaya dia kemas lah bed dia. Dia lebih compact. Bahagian atas dia, yang ni semua dia punya accessories. Yang ni sebenarnya nanti saya share. Yang ni dia berasingan lah. Kalau standard, dia ada benda ni saja kat dalam dia. Ni dia punya outer, dia punya cover luar, cover shelter lah. So dalam tak ada apa, just ada dia punya manual saja kat atas ni. Manual dia saya suka macam ni sebab dia attach dengan bag dan dia takkan hilang. So lagi satu, dia ada bahagian dekat bawah. Bag ni saya suka sebab dia asingkan bahagian tapi dalam bag yang sama. Okay, dalam ni semua dia punya pole, dia punya webbing, pack, tapak apa, dia punya shelter punya kaki lah. Pack dia pun tak banyak. Pack dia ada 4 saja. Dia bagi yang macam ni, heavy duty pack. Yang ni panjang dia dalam 20 cm. Di dalam ni semua pole-pole dia. Pole untuk kita pasang shelter. Dia ada banyak lah, dia ada beberapa bahagian. Kat sini dia ada tunjuk lah dia punya berapa pole yang dapat. Okay, dia ada total ada dalam 7 pole lah. 4 pole yang melengkung ni, 2 yang pendek ni, 2 yang melengkung pendek dan 1 yang melengkung panjang. So ni cara pasang dia. Actually cara pasang dia tak susah. Dia mudah je, kita just connectkan pole-pole ni dekat connector dia. Lepas tu baru kita naikkan dia punya cover shelter ni. Okay, selain daripada barang-barang yang dapat dalam dia punya bed ni tadi, dia sebenarnya shelter ni dia ada banyak aksesoris lain. Contohnya yang ni, dia cover, pintu cover yang jenis wall macam ni, ataupun yang jenis netting pun ada. Dan lagi satu dia ada dia punya ground. Cuma ground dia saya tak guna sebab saya prefer dia punya lantai dia open lah. Okay, pole dia ni senang sebenarnya nak pasang sebab dia dah ada dia punya ni lah pin dia ada dawai kat dalam ni. So kita just sambungkan. So nak sambungkan dia ada lekuk kat sini. Dia make sure dekat tempat yang sama lah. Jangan terbalik, jangan pusing macam ni supaya dia akan tak bergerak. Okay, dia tak boleh bergerak. So kita sambungkan semua. Okay, so yang ni pole dekat pintu lah. Dia memang panjang. So yang ni dia ada 4. Okay, kat sini dia ada satu benda ni. Ni macam dia punya lock lah actually. Supaya dia lebih kuat. Kalau kita masukkan ni, bagi dia dekat tengah. So dia lock lah. So dia akan ada 4 pole melengkung ni. So kita susun dia bersilang 4 lah. Lepas tu dia ada satu pole yang ni. Ni bahagian tengah, bahagian atas. Sama juga, kita kena pasang macam ni. Make sure dia tak terbalik. Okay, kalau terbalik dia akan jadi macam ni lah. So kita pusingkan, dia jadi curve cantik macam ni.
Last sekali 2 pole macam ni, yang pendek ni. Ni pun sama juga. Bila kita pasang, jangan dia bengkok macam ni lah. Kita kena jadikan dia curve macam ni, dia melengkung. Kita pasang yang atas dulu. Yang ni sebenarnya adalah bahagian paling atas dekat kita punya shelter nanti. So, kita sambungkan yang ni. Yang 2 tadi, lagi satu yang ni. Make sure clip dia ni, okay, dia punya clip dia ni kita masukkan dekat bahagian lubang ni sampai dia terkeluar. So dia tak boleh pusing lah. So ni paling tengah lah. Dan kita kena sambungkan semua yang lain-lain. Okay, tadi kita dah pasang dia punya atas lah. Ni dia punya puncak dia, punya bumbung dia. So kita kena sambungkan semua yang ni tadi dengan yang sini. So kita sambunglah 4-4 semua. So dia kita sambungkan dulu 4-4. Dia jadi macam ni lah. Cuma dia tak stabil lagi. Sebab tu kena guna dia punya kaki dia, tapak dia. Okay, seterusnya kita kena pasang dia punya kaki dia. Yang ni memang dia dah bagi sekali lah. Cuma yang ni kena, okay, dia nampak macam sama dua-dua side dia. Cuma kat sini yang part yang sini dia ada 3 lubang. Okay, yang ni dia ada 2 lubang. So yang 3 lubang kena bahagian kat dalam. Sebab yang ni nanti kita akan sangkut dia punya webbing, dia punya tali yang webbing yang saya tunjuk tadi. So make sure yang ada 3 lubang, yang ada tengah-tengah satu ni kena bahagian dalam. Okay, kaki dia ni jangan bagi bersilang lah. Kita kena adjust macam ni. So yang lubang ni dekat dalam, so kita masukkan kaki dia yang ni. Kita pusingkan sampai dia lock lah. Masukkan yang lagi sebelah. Sama juga pusingkan sampai dia bunyi klik. So dah siap. Tapi dia tak rapat lah. Sebab tu kita kena pasang dia punya webbing tadi. Tadi saya dah pasang semua kaki dia. Tapi dia tak siap habis lagi lah sebab kaki dia kembang. Sebab tu kita perlukan webbing dia ni. Dia dah bagi sekali. Supaya kaki dia tu berada dekat kedudukan yang betul. Dia just ada hook macam ni. Dia sangkut je. Dan kita tarikkan. So kaki ni kita kena tarik lah. Tarik rapatkan. Bagi dia boleh tersangkut. Terusnya dekat kaki-kaki lain. So tadi 3 kita dah sangkut. Last sekali, yang ni dia akan agak susah sikit. Kena tarik perlahan. Dan sangkutkan pada yang tengah. So dia punya frame shelter ni dah siap lah. Frame shelter front hall daripada Mobile Garden ni dah settle. Tinggal kita nak sarungkan dia punya layer dia punya rain fly dia. Ni dia punya cover lah ataupun dia punya rain fly. Dia single layer sahaja. Dia dah ada silver coated. First kita bentangkan dulu. So nak mudah benda ni, kita kena pasang yang ni dulu supaya dia tak terbang. Dia ada buckle kat sini, sangkut kat sini. Yang ni sebenarnya kita kena sangkut dekat ni kaki dia ni. Cuma yang ni dia senang tertanggal lah. So kalau lagi better sebenarnya kalau diorang pakai carabiner. Ni cara kalau nak buat seorang lah. Kalau berdua dia lagi mudah sebenarnya. Okay, bila kita dah sarungkan, lepas tu baru kita sangkut ni satu dulu. Dan kita kena kemaskan lah. Okay, so make sure dia punya pole ni macam ni. Dan kita sangkutkan kat sini. Kalau ketat, kita loosekan dulu pun tak apa. Loosekan dulu punya strap ni. Lepas tu baru kita tegangkan nanti. Ni kita kena masukkan lah. Okay, ni kita bakalkan balik. So make sure dua-dua pole ni berada dekat dalam sini. Nanti kita ketatkan. Yang ni pun kena, velcro ni kena ni lah supaya dia berada dekat kedudukan yang betul. Ni kita sangkut, kita ketatkan, kita tarik. Bahagian atas ni dia ada lubang untuk ventilation. So kadang dia punya velcro dia melekat. So kita kena buka zip ni, kena cabut. So dia ada 4 lah. So then dia ada dia punya tongkat dia. So tadi shelter front hall ni dah siap. So dia ada 2 sebenarnya aksesoris yang saya ada sekarang ni. Ni actually macam dia punya pintu lah. Satu yang cover sepenuhnya macam ni. Lagi satu yang jenis net. Yang ni kena beli asing. So kalau korang beli front hall ni, dia tak bagi sekali benda ni. So kena beli asing.
So saya akan pasang ni dulu. Yang ni dia jenis macam ni, dia ada bag dia sekali. Dia punya material pun sama, warna pun sama dengan shelter front hall. Okay, so dia macam ni lah. Dia pintu besar, dia ada zip kat tengah. Ni bahagian atas. Nak pasang dia senang je, kita just sangkutkan benda ni, hook dia ni pada pole dekat pole tadilah, frame pole tadi. Okay, ni kita sangkutkan je. So dia ada beberapa lah dekat bahagian atas ni. Okay, last sekali kat bahagian ujung dia ada hook ni, kita kena sangkut kat lubang yang ni. Okay, so side sini pun samalah, kita sangkut sampai habis. Okay, lagi satu sama juga, dia jenis netting. Dia ada size dia. Sama juga yang tadi, dia ada size dia. Size dia sama. Tinggi dia 182 cm, lebar dia 290 cm lah. Cuma beza dia, yang ni dia jenis jaring. Yang ni dia bagus untuk ventilation. Tapi dia privacy masih ada lagi sikit, cuma dia kurang sikit. Kalau yang tadi tak ada ventilation, cuma boleh buka lah zip tengah dia. Tapi dari segi privacy dan juga dia boleh protect daripada cahaya matahari. Okay, ni cara pasang dia sama juga. Kita just sangkutkan je. Last sekali, sangkut dia punya ni hook besi ni dekat hujung ni. Tadi saya dah siap pasang Mauby Garden front hall. So dia sebuah shelter untuk kita buat common space. Kita nak rehat-rehat, dia sesuai. Dalam dia memang besar, memang sangat luas, tinggi. Tinggi front hall ni dalam 2.25 meter. Even saya tak sampai pun. Dia punya puncak dia, kalau nak sangkut apa-apa kena jengkit sikit lah. Okay, nak sangkut lampu ke kipas ke, memang sesuai. So memang sangat selesa kat dalam ni. Okay, dia punya saiz tapak dia 3 meter kali 3 meter. Dia just nice untuk dalam 4 ke 6 orang. Saya rasa okey lagi. Bentuk luaran dia bentuk dom lah. Bentuk dom dia macam separuh bulat. Okay, tapi dia punya tepi dia masih lagi tegak. Dia tak terlalu dom sangat. So kalau kita masuk pun masih lagi selesa. Saya tak perlu tunduk pun nak masuk. So ketinggian saya 175 cm, boleh masuk dalam ni dengan selesa. Frame dia gunakan frame yang sangat sturdy. Dia gunakan pole besi. Cuma pasang dia kena sambung-sambung lah. Dia bukan fiber pole yang mudah patah. Yang ni pole dia memang kuat. So kaki dia pun dia dah ada tapak dia. So dia lebih kukuh lah. Cuma tapak dia ni nanti saya akan pack. Sebab sekarang dia tak berada dekat kedudukan yang betul lagi. Sebab saya nak pasang dia punya bedroom sekejap lagi. Dan saya kena angkat. So saya tak pack lagi lah. So kalau kita dah letak dekat tempat yang betul, kita kena pack. So bila dah pack 4 kaki, so kita sama ada boleh buka webbing ni ataupun nak biarkan saja pun tak apa. Sebab kadang-kadang ada tempat dia tak rata. So webbing ni boleh buatkan kita tersadung, kaki boleh tersangkut, bahaya. Terutamanya kalau ada anak-anak. Webbing ni dia penting bila kita nak set up shelter ni. Sebab kita tak nak kedudukan dia tu salah. Sebab bila kita pasang webbing ni, dia akan berada dekat kedudukan yang betul lah. Dia dekat sudut yang betul. Okay? Sebab tu perlunya ada webbing masa kita nak set up. Bila nak buka, tak ada pun tak apa. Okay, lepas tu dia ada accessories yang best. Dia ada cover ni macam sebagai satu layer pintu untuk privacy. So kalau kita tak nak dia open sangat, kita boleh gunakan yang ni. Okay? Tapi dia memang betul-betul block lah. Tapi sebenarnya dia ada zip. Kalau kita nak keluar ke, kita nak dia terbuka, kita boleh buka zip dia dan kita ikatkan ke tepi. So kalau biar dia open, dia akan open macam ni lah. Kita boleh nampak lebih luas. Tapi kalau kita nak still open tapi ada sedikit privacy, boleh gunakan yang netting macam ni. Macam ni bagusnya, dia ada satu privacy sikit dan angin boleh masuk. Lagi satu, dia melindungi daripada serangga ataupun nyamuk. Dia actually bukanlah tak boleh masuk langsung, tapi at least dia kurangkan. Okay, sama juga yang ni pun dia ada zip dia. Dia ada zip, kita boleh buka dan juga kita ikatkan ke tepi. So ni kita boleh buka buka zip dia. So kalau malam biasanya nak tutup pun boleh. So kalau kita nak keluar, kita just buka je zip dia sebagai pintu lah. Dan kalau siang, kalau kita tak nak guna benda ni, kita tak payah buka, kita just gulungkan ke tepi macam ni. Okay, dekat bahagian tepi dia ada hook ni, kita sangkutkan saja. Macam langsir lah, macam langsir. So dia ada dua side pun ada. So untuk yang netting ni pun sama, dia ada zip juga.
Okay, kita boleh gulungkan. So front hall ni dah siap setup. Saya dah pasang dia punya cover ni sekali, dengan dia punya pintu dia, dengan dia punya netting sekali. So sekejap lagi saya nak pasang ni pula, Movie Garden bedroom. Lepas tu, lepas dah siap ni baru saya combinekan lah antara bedroom ni dengan front hall. So sekarang saya nak set up dia punya bedroom dia. Ni bed dia tak besar sangat. Bed dia kecil sikit pada bed front hall tadi. Dia punya sama juga design dia. Warna dia sama. Yang ni dia ada compression strap. Okay, dekat atas ni pun dia punya aksesoris yang berlainan. Nanti saya tunjuk apa benda ni. Kalau korang beli akan dapat satu bag macam ni je lah. Satu bag macam ni, duffel bag. Dia daripada atas. Kita buka. Ni dalam dia. So dalam dia macam ni, bag dia. Keluarkan dulu. So sama jugalah dalam bag dia ada dia punya manual. Manual dia dah lekatkan sekali dekat dia punya bag. Dia dah tunjuklah apa yang ada, dia punya size semua dekat sini. Dan dia juga tunjuk cara nak combine dia punya bedroom ni dengan front hall tadi. Dia akan ada satu outer layer dan juga satu inner tent. Satu bag pole macam ni. Pole dia jenis pole aluminium. Dia pole untuk kemah dan juga pole untuk awning. Dan juga satu lagi bag yang ada pack. Sama juga dia bagi pack yang heavy duty macam front hall tadi. Ini dia ada dua size. Satu yang panjang 20 cm. Satu lagi yang pendek sikit. Dan dia ada juga dia punya guideline, dia punya tali. Tali pun ada sekali. Tali dia jenis yang kualiti, ada tebal sikit. Ni dia punya inner tent. Ni dia punya outer layer. Kemah ni kita akan pasang dia punya outer layer dia dulu, baru kita pasang inner tent. First sekali, kita kena bentangkan dululah punya outer layer dia. So outer layer dia agak tebal dan juga berat. Kita buka dulu. Kena make sure mana yang depan, mana yang belakang. Yang depan, dia akan ada ni, tingkap tepi ni. Ni bahagian depan. Lepas tu dia ada logo Movie Garden. Logo Movie Garden. So yang ni yang depan lah. Dan kita bentangkan dia. Yang ni kita kena bukakan dia sebab kita nak kena masukkan pole. Kemah ni dia jenis manual lah. Manual 10. Sebab kita nak kena masukkan pole pada dia punya slot ni lah. Dia ada cross pole kat sini. Dia ada dua pole yang panjang, dia akan cross kat sini. Okay, so dalam bag ni dia ada beberapa jenis pole. So kita keluarkan dulu. Yang ni pole untuk awning yang besar ni. Kita tepikan dulu. Then dia ada 3 pole lagi. Yang ni pole aluminium. So kalau perasan, dia ada yang silver, ada yang hitam. Dia adalah marking. Untuk yang hitam, untuk kita pasang pole utama. Dekat sini, sleeve dia ni, dia ada warna hitam kan. So kita ambil pole yang hitam. So, kita sambungkan. Pole ni sangat panjang. So kalau kita kawasan yang lapang, kita bolehlah pasangkan dulu macam ni. Kita sambungkan dulu. So, dia memang sangat panjang. So kena hati-hatilah. Kalau kita nak pasang dekat kawasan yang lapang, kita boleh buat macam ni dulu. So make sure yang hitam kena masuk dekat yang ada hitam ni. Dia marking hitam ni. Dan kita masukkan je. So yang ni dia manual. So kalau yang ni, kita kena tolakkan je sampai hujung. Yang bagusnya yang mudah sikit sebab dia punya sleeve ni dia ada satu je. So dia senang sikit. Kita tolak sampai habis. Okay, kalau kita berada dekat tempat yang sempit, tak sesuai untuk kita buka, kita pasang pole ni jadi panjang. So kita boleh buka sikit-sikit. Kita start ni dulu, kita masukkan. Sama juga hitam dengan hitam. Lepas tu kita pasang sikit-sikit. So yang ni sesuai lah kalau kita nak camping dekat tempat yang agak terhad ataupun ramai orang tengah camping. So yang ni dia tak mengganggu orang lah. Kita tolak sampai dia keluar kat ujung. Kita dah masukkan 2 pole utama lah. Yang ni yang paling penting dulu. Yang ni satu lagi kita masukkan kemudian. Sebab kita kena dirikan yang ni dulu. Nak naikkan kemah ni lagi mudah kalau kita buat berdua lah. Tapi kalau nak buat seorang pun boleh. Cuma dia ada teknik dia. Teknik dia, kita kena pack setiap pole. Okay, setiap pole dia ada 2 pole. Setiap ujung dia kita kena pack at least 2 ataupun 1 pun boleh. Kita naikkan. Kita pack, bagi dia secure sat sini, baru kita tolak daripada arah sana. So yang ni kita cari dulu dia punya pin. Pin ni. Okay, pin ni nanti kita akan masukkan pada pole ni nanti. So kita tolak ni dulu, kita masukkan. Okay, masukkan sini.
Dan kita kena pack. Kita securekan dulu. Bukan pada kedudukan yang betul pun tak apa. Sebab kita just nak naikkan saja dulu. Yang kita pack. Okay, bagi dia secure kat sini. Okay, seterusnya ini kita kena tolak Tolak. Ni kita kasih bengkok satu side. Okay, dan tarik dia punya kemah ni. Dan tolak dalam masa yang sama. Okay, dan kita cari lagi satu pin. Yang ni. Kita try masukkan. Okay, so dia akan jadi curve macam ni lah. Dan kita adjust. Make sure dia balance. Tengok yang part silver ni, bagi dia balance. Kita tarik sikit. So dah siap first part. Okay, next pole yang kedua. Masukkan pin yang ni. Make sure tak ada pole yang tertanggal kat dalam. Okay, kita pastikan. Kita masukkan sini. Yang ni kita nak pack dulu pun boleh. Supaya dia tak bergerak. Okay, lepas tu ni kita naikkan. Dan kita tolak. Yang ni kita tarik. Sleeve ni kita tarik. Okay. Kita tolak pole, tarik sleeve. Okay. Pole ni kita tolak. Kita tarik dia punya sleeve ni lah. Dia punya kain ni. Okay. So macam ni, kita masukkan pin dia lagi satu. So, dah settle. Pack ni kita cabut dulu sebab kita nak adjust kedudukan dia dekat yang betul lah. Okay, sekarang kita adjust dekat kedudukan yang betul. Baru kita set up dia punya yang depan ni. So yang dekat depan ni, make sure pin dekat pin yang betul lah. Sebab dia sebenarnya dia ada dua yang hampir. Jangan salah. Satu lagi yang depan ni. So yang untuk pole utama yang dekat belakang. So yang ni untuk pole yang bahagian depan. Dia ada lagi satu pole. Yang ni dia tak panjang sangat. Kita akan pasang dekat bahagian depan untuk dia punya vestibule. Okay, pole ni dia silver saja. Dia tak ada warna hitam. Dan dia ada satu saja. Sama jugalah kita boleh masukkan sikit-sikit. Dia ada sleeve dia ni. Dia punya lubang dia ni kat sini. Kita masukkan saja. Kita tolak sampai habis. Okey, kita tolak je sampai dia balance lah. So yang sini tadi kita masukkan pin ni. Okey, yang ni kita tolakkan. Make sure dia curve ke atas. So, kita cari pin lagi satu. Yang ni. Okey, ni dia ketat sikit lah. Kita tarik sikit. Okey. So Mobi Garden bedroom ni dia dah berdiri lah. Cuma kemah ni dia jenis freestanding tent. Dia boleh berdiri dah, tapi dia tak kemas lah. Dia punya vestibule bahagian depan ni still kena pack, baru dia kemas. Dengan belakang pun kena pack sikit untuk bagi dia kemas. Okey, sebelum tu hook ni semua kena sangkutkan dulu. Dia ada 4 lah dekat dia punya setiap pole. Okey, bila tadi kita dah siap dirikan dia punya pole, baru kita pack lah. Kalau kita dah letak dekat kedudukan yang betul. So kita pack satu dulu. So next kita tarik kaki yang sini, tegangkan dia. Okey, baru kita pack. Kat outer dia ni bersama, kita tarik, kita pack. Okey, so yang depan ni pun kita kena pack lah. Yang dia punya vestibule ni, baru dia punya depan ni jadi tegang dan cantik. Outer layer dia consider dah siap lah. Tadi saya dah pack semua. Dah bagi dia tegang. Kita dah tarik dia punya strap semua.
So dia ada satu aksesoris yang ni dekat bahagian atas. Dia actually kemah ni dia dah waterproof lah. Dia waterproofing dia pun dah cantik lah. Lebih kurang dalam 2000 mm. So tapi dia ada satu extra layer untuk kurangkan lagi impact. Kalau hujan tu lebat, dia dapat extra protection. Satu daripada hujan, satu lagi daripada panas. Sebab dia ada satu lagi layer, dia panggil sebagai rain cover lah. Rain cover ataupun rain fly. Kita boleh pasang. Dia akan cover dekat dome ni dengan dekat depan ni sikit. So yang ni pun diorang jual berasingan. Tak pakai pun tak apa. Tapi lagi baik kalau korang pakai lah benda ni. So benda ni dia macam ni lah, dekat atas. Kita akan sangkutkan dekat sini, dekat tepi dengan sebelah sana. So nak pasang ni, kita kena sangkutkan ni dulu. Part ni kalau seorang sebenarnya dia agak leceh sikit. Kalau diorang lagi mudah, ni kita kena campakkan ke sana dulu. So ni kita tarik, yang ni yang kat depan nanti. So yang ni kita sangkutkan dulu bagi dia secure, nanti kita kemaskan. Sangkut ni dulu. Okay, ni kita tarik. Side sini. Okay, yang ni make sure dia kena kat depan. Dia akan cover kat depan ni sikit. So nak mudah, kena buka ni dulu. So dia akan kat depan ni lah, yang ni. So yang ni kita sangkut. Okay, macam ni. So yang lain-lain pun sama, kita sangkutkan saja kat sini. Okay, semua dah settle. Cuma satu je lah dia, bila kita pakai benda ni yang kurang sikit, yang kat sini dia akan jadi kendur sikit. So yang ni dia nak adjust pun tak boleh sebab dia dah stretch, dia tarik benda ni ke dalam. Sebab kita dah tarik, even kita tarik, kalau nak ni pun kita kena ikat ni lah. Kita kena pack tali ni, bagi dia tegang baru dia akan stretch sikit. Tapi masih lagi ada part kedut. Tapi hujan tak risau sebab dia akan cover yang kat atas, air dia akan mengalir kat sini. Seterusnya kita akan jadikan pintu besar ni sebagai awning. Okay, ni adalah setup kalau kita gunakan kemah Mobi Garden bedroom ni sahaja. Okay, dia dah bagi 2 batang pole. So kita boleh gunakan dekat sini. Pole dia ni dia jenis yang bukan bersambung, dia yang kira kena pasang satu-satu lah. So dia ada 2. So kita kena asingkan. Kaki dia ada plastik ataupun getah ni. So atas dia ada macam tip ni. Cuma special sikit. Tip dia jenis spiral macam ni. Dia ada 2 yang biasa lah. Atau dia ada 4. So setiap pole dia ada 2. So pole ni dia ada 4 section dan kita kena sambung. So kalau benda macam ni, ramai orang confuse macam mana nak pasang benda ni. Yang ni kita kena pasang macam ni. Okay, kita kena masukkan part klip dia ni dulu, baru kita masukkan macam ni. Sebab kalau kita nak terus tolak macam ni, memang tak boleh masuk lah. Kena masukkan part yang klip ni dulu, baru kita masukkan. So benda ni untuk bagi dia ketat. Okay, seterusnya kita pasang dia punya awning. Gunakan pole yang dia dah bagi ni. Okay, spiral pole ni kegunaan dia actually sama je. Cuma yang bagusnya, bila kita dah masukkan, in case kalau kita camping dekat tempat yang angin kuat, dia tak akan mudah tertanggal lah, dia akan tersangkut. Okay, tu kebagusan pole tip yang ada spiral ni. Dan kita ikatkan macam biasa. Saya gunakan simpulan ni, saya pun tak sure lah nama dia apa. Ikatkan. Dan kita pack lah macam biasa kat bawah. So dia punya awning dah siap lah, awning depan dia. So pintu belakang dia pun kita boleh buka. Dia ada webbing, kena hati-hati lah. So kita boleh buka ni pintu belakang. Okay, pintu belakang dia pun besar. So kalau ada extra pole, kita boleh jadikan awning juga. So dia jadi satu ventilation yang bagus lah. So kalau tak ada, kita boleh gulungkan saja. So yang ni kita gulungkan je. Sebab lepas ni kita akan pasang dia punya inner tent.
Ni kita ikatkan pada ni lah dia punya tali ni. Sangkutkan je. So dia punya outer layer dia dah siap lah, tinggal inner tent saja. Kemah ni kalau tak nak gunakan inner tent pun boleh, kita just set up macam ni pun okey. Okay, so yang ni pun kita boleh buka ni tepi dia, tingkap untuk ventilation. Tapi kalau hujan kena tutup lah. So, kalau hujan kena tutup, yang ni kita boleh gulungkan, kita boleh selitkan dekat sini. So yang sini pun sama. So nak jadikan sebagai shelter pun memang dah nice lah, memang sangat besar, sangat luas. Okay, dia punya ketinggian memang sangat tinggi. Dia masih lagi ada space lah. So ketinggian kemah ni lebih kurang dalam 2 meter ataupun 1.9 macam tu. So kalau kita pasang inner nanti dia akan rendah sikit. Okay, so inner kat dalam tu dia rendah sikit lah. Biasanya dia akan beza dalam 5 cm macam tu. So dalam dia selesa, dia tak rasa panas sangat sebab dia dah ada silver coating. Belakang pun dia ada pintu yang besar, depan pun dia ada awning, tepi ada tingkap, atas pun dia ada ruang ventilation. Dekat tepi ni dia ada air vent. Okay, cuma kat sini je lah pada saya agak mengganggu sikit sebab dia tak berapa nak tegang. Sebab kita dah pasang dia punya red fly luar ni. Kalau tak ada benda ni dia okey, dia tegang lagi. Tapi bila dah pasang ni dia akan jadi kedut sikit. Kemah ni dia ada snow skirting sebab actually kemah ni dia lebih kepada untuk 4 season. So kalau saya prefer snow skirt ni saya tarik ke dalam supaya nampak kemas. So kita tarikkan dulu. Sebab kalau kita biar keluar, pasal dia agak bersepah sikit, agak serabut sikit. Cuma kita tak boleh nak pack yang sini lah. Tak boleh nak pack yang tepi ni. So snow skirt semua saya tarikkan ke dalam. Snow skirt tadi semua saya dah taruh ke dalam. So bila dari luar dia nampak lebih kemas berbanding kalau tadi dia agak berserabut sikit. Kan proceed dia punya inner tent dan juga dia pun ada dia punya ground sheet sendiri. Kalau tak nak gunakan ni pun tak apa. Kalau nak lebih cantik, lebih kemas, bolehlah gunakan ground sheet. Ni pun dijual berasingan. Material dia digunakan material polyester. Dia tak tebal sangat. Tapi kalau tempat tu berbatu, okay, berbatu better ada lagi satu ground sheet yang tebal, kita letak dekat bahagian paling bawah. Okay. Lepas tu baru gunakan yang ni. Tapi macam ni dia kawasan berumput, okey. Dia tak adalah benda-benda yang tajam. So boleh gunakan direct ground sheet yang daripada ni lah, Mobi Garden ni. Saiz dia pun besar, 450 kali 270 cm. Okey, yang bagusnya ground sheet ni dia dah bagi sekali bag dia. Dan dia warna hitam macam ni. Dia gunakan material polyester dan dia ada waterproof coating. So kalau ada tanah dekat bawah, kat tanah, so dia tak meresap lah, dia tak kena lagi kita punya inner tent. Dan dia dah ada hook-hook macam ni. Kita tinggal sangkut je dekat semua pole dekat kaki kemah. Yang logo ni dia dekat bahagian belakang. Kita just sangkutkan je pada pack. Okey, dan kita tarik. Dekat belakang tadi kita dah sangkutkan dia. Actually dia cover sampai depan, tapi saya prefer kita just separuh saja sampai yang dekat betul-betul pintu sebelum masuk kemah. So kita lipatkan ke dalam dan kita sangkut yang ni. Okay, so dia jadi ground yang kemas macam ni lah. Sebab dia dah stretch, sebab dia dah sangkut dekat kaki-kaki dia. So make sure yang snow skirt tadi dekat dalam, dekat bawah. So kalau hujan, air dia akan berada dekat bawah kemah lah. Dia tak naik dekat atas ground. Okay, so dia kurangkanlah risiko untuk air naik atas kita punya ground sheet. Seterusnya kita pasang dia punya inner tent. Okay, inner tent dia senang je sebab dia kita tinggal sangkut-sangkutkan je. Cuma kena make sure dia dekat pintu yang betul lah. So kalau pintu depan, kita cari ni ada merah kan, dia punya ring ni merah. So dia punya penyangkut ni pun kena warna merah. Ni pintu depan. So kita sangkut ni lah, merah dengan merah sini. So first kita sangkut ni dulu. Yang ni dia pakai buckle ni. Selalu sangkut hook biasa je. Yang ni dia special sikit, pakai buckle. Lepas tu kita sangkut lah merah ni dengan sini. Semua sekali. Okay, untuk yang bawah digunakan buckle macam ni. Yang dekat sini pun ada. Kita sambungkan saja. Okay. Lepas tu kita sangkutlah semua. Kena make sure dia dua-dua side merah lah. So kalau yang belah sana merah, kat sini pun sama juga kena shade yang merah ini.
So untuk yang belakang pun sama, cuma yang belakang dia coklat lah, dia bukan merah. So ni coklat, dia punya ring dia pun coklat juga. Dah siap lah pasang dia punya inner tent. Inner tent dia sebab apa kita kena tengok dia punya ring warna tadi tu. Sebab pintu dia berlainan sebenarnya. Kalau yang belakang ni dia separuh je dia punya, bukan separuh, dia sikit je dia punya netting. Yang bawah ni semua dia cover lah. Berbeza dengan yang depan tadi. Kalau pintu depan dia full netting. Dia full netting, tapi dalam ni masih lagi ada privacy layer lah. Kalau yang belakang tadi netting dia sikit je, tapi kita boleh tutup dia punya dalam dia juga. So boleh consider dah siap set up lah untuk kemah mobil garden, bedroom. So macam ni kalau kita set up dia secara single untuk tent sahaja, tanpa kita attach sekali dengan dia punya front hall lah. So kita asingkan. So setting dia macam ni. So depan dia pun masih lagi ada space untuk kita set up common space lah. Kita nak set up tempat masak, tempat makan, boleh lagi kat sini. Cuma dia tak luas sangat lah. Then dia ada dalamnya luas. Jadi saya tunjuk kat dalam. Kita tengok dia punya luaran dia dulu. Dia ada pintu yang besar dekat depan, boleh jadi awning. Tingkap dekat luar sini ada, tapi tingkap kat bilik tak ada. Cuma dia ada air vent je kat sini atas. Kat dalam pun dia netting, so ada ventilation lah. So dekat belakang pun dia ada pintu yang besar. So kita boleh keluar masuk kat belakang pun boleh. Dia ada netting dekat sini sikit je bahagian atas. Lepas tu pintu dia pun besar. Kalau kita ada extra pole, kita boleh jadikan awning lah sebagai satu shade. Dia tempat teduhan. Malam kita boleh tutup untuk privacy. Sama juga dia tak ada tingkap kat tepi bahagian tent. Dia ada air vent je kat bahagian atas. Netting dekat sini. Dekat awning depan ni masih lagi selesa. Pole ni tadi 1.8 meter. So kalau saya bergerak kat sini, kepala dia sentuh lah dekat dia punya bumbung ni. Tapi masih lagi boleh bergerak dengan selesa lah. So dalam ni pun agak luas. So kalau ini sesuai untuk set up 2 orang lah. Kalau camping 2 orang pada saya okey. Kita boleh letak meja, kerusi semua kat sini. Dan kita boleh keluar masuk ke sini. Sini pun kita boleh letak barang-barang lah. So barang-barang yang tak guna kita boleh letak kat sini. Dia ada banyak space. Cuma kalau hujan, kena tutup lah dia punya layer ni. Sebab hujan boleh masuk kat sini. Sekarang jom kita masuk bahagian dalam dia. Zip. Dia ada double zip sini. Pintu dia dibuka D-shape lah. D-shape dibuka sini sampai ke sini. Dan kita boleh gulungkan dekat sini nanti. Dia double zip. So mudah kita nak buka. So pintu dia memang besar, memang luas. Dalam dia, dia kat 240 cm. Panjang sini 240 cm. So lebar ni adalah 280 cm. Dia kalau ikutkan boleh masuk 2 tilang queen, tapi agak sempit sikit lah. So kalau saya nak selesa, kemah ni dalam 2 ke 3 orang dia memang selesa. Maksimum 4 orang. Sebab kalau nak selesa sikit, gunakan 1 tilang queen, 1 lagi tilang single, ataupun gunakan carpet bed. Tingkap belakang ni kita boleh buka untuk ventilation. So dia ada sini netting. Macam biasalah ada hook kat sini untuk sangkut lampu ataupun kipas. Dia ada pocket kat ujung sini. Cuma pocket dia tak ada zip lah. Sama juga kat sini ada pocket. Dekat luar pun ada pocket untuk letak barang. Lepas tu dia ada satu zip untuk masukkan kabel. Kalau kita gunakan plug point, ada extension kabel, boleh masukkan kat sini. Untuk bahagian dalam, dia masih lagi boleh berdiri. Saya ketinggian 175 cm. Masih lagi selesa lah untuk bergerak kat dalam ni. Dekat tengah-tengah, saya rasa dalam lebih kurang dalam 185 cm lah ketinggian dia. So masih lagi boleh bergerak dengan selesa. Dan luas lah, masih lagi luas. Dari segi ventilation, pada saya dia okey. Dia tak terlalu, nak kata terlalu bagus sangat tu tak. Nak kata terlalu teruk pun tak. Sebab dia tak ada tingkap dekat depan sini. Dia just ada air vent bahagian atas saja. So tapi sebab pintu dia besar, dia ada depan dengan belakang. Kalau ada angin masih lagi okey. Dari segi privacy, saya rasa tent ni bagus. Sebab walaupun pintu besar depan dia ni dia jaring, tapi dia ada 2 layer. Dia ada layer yang privacy, kita boleh tutup lah. So kita boleh tutup supaya tak ada orang boleh nampak kita daripada luar. So kalau kita nak ventilation, kita boleh buka lah. Dan dia ada netting untuk menghalang daripada nyamuk ataupun serangga masuk. So kita boleh adjust lah sama dia nak buka sikit ataupun nak buka habis. Yang belakang pun sama. Kalau nak privacy, kita boleh tutup. So memang dari segi privacy, pasal kemah ni tak ada masalah, memang terbaik. Tadi saya dah share dari segi luaran dan juga dalaman kemah, dia punya inner tent dan juga dia punya outer layer lah. So saya share sikit dia punya material. So material digunakan material polyester dan dia ada silver coating sekali dan juga UV coating lah. So dalam dia ada silver coated. Ada silver, dia punya dekat dia punya outer layer.
So inner tent macam biasa dia gunakan polyester biasa dan juga netting untuk bahagian ni lah, untuk elakkan serangga masuk. Dia punya ground pun sama. Ground dia gunakan polyester Oxford. Dia punya waterproof rating 3000 mm. Dia punya outer layer 2000 mm. So dari segi kepanasan, dia kurangkan haba. Sekarang memang tengah panas kat luar. So bila saya duduk kat dalam ni, dia taklah rasa panas sangat sebab kawasan ni pun berangin. So dia tak rasa bahang lah. So sikit tambahan info, kemah macam ni sebenarnya dia lagi sesuai untuk kalau korang camping dekat tempat angin kuat. Contohnya dekat kawasan pantai, sebab pole jenis aluminium, jenis setup kemah yang jenis dom ni dia lebih fleksibel, dan dia susah nak patah, susah nak runtuh lah kemah. Yang penting kalau camping dekat tempat angin kuat, tali ni semua kena pack, kena ikat lah. Dia ada dekat sini, total dia ada 6, side sini 3, dekat belah sana pun 3. Ok, so dah settle yang ni. So sekejap lagi saya nak tunjukkan macam mana nak attach bedroom ni dengan dia punya front hall. Walaupun dia sebenarnya 2 unit yang berasingan, tapi yang bestnya diorang cipta, diorang design kemah ni, dia boleh gunakan sama-sama. Kita boleh combinekan dia. Bila combinekan tu dia jadi cantik lah. Dia tak jadi macam pelik. Memang orang kata perfect lah dia punya combination dia tu. Yang ni kita kena buka lah. Kita tak boleh gunakan setup awning ni. Kita kena cabut dia dulu. Kita turunkan awning dia dulu. So tali ni kita kena buka semualah. Okay, next kita gulungkan dia punya pintu awning depan ni. Okay, kita gulungkan dan kita ikat dekat ni. Dia ada dia punya tali dia ni tersangkut kan. Okay, seterusnya yang ni kita kena cabut dulu. Kita sandarkan ni dulu. Okay, dan kita angkat benda ni. Kita rapatkan. So make sure kaki dia ni dia cross ni. So next kita ambil yang ni, kita sangkutkan dia kat dalam ni. Kita tarik je lah. Okay. So make sure yang cover ni tadi, yang bahagian luar ni tadi, dia sangkut dekat pole kemah yang dia punya depan ni. So dia akan tersangkut macam ni. Okay, so yang tepi ni kita kena gulung. Nak bagi dia kemas, kita lipatkan dulu. Kita gulung lah. Dia ada pengikat dekat sini. Okay, sebelah sini pun sama. Dia simple je cara nak sambung dia. So dia akan tersangkut kat sini. So kalau hujan sekalipun, air dia tak akan masuk kat dalam lah. Air dia akan mengalir kat luar sini. Dia akan menitik kat sini dekat bahagian luar. So yang ni kita tutup lah. Dia punya layer dalam ni kita tutup. So kalau air kat sini dia akan meleleh terus dekat dalam ni. Dia terus ke tanah. Okay, kalau tengok daripada dalam pun sama. Dia memang secure. Tak ada apa-apa gap kat sini. Okay, tak ada apa-apa ruangan yang boleh membuatkan air masuk daripada bahagian atas, kecuali yang dekat tepi sini je. Sebab kat sini dia dah ada gap sikit. Tapi sebab air dia dah start turun ke bawah dan dia taklah masuk ke dalam. Kalau ada pun dah sikit-sikit je lah. So benda ni kita just sangkut je, dan dia memang selamat. Lepas kita dah alih, kita dah tepat yang kita nak, kita boleh pack benda ni supaya dia lebih selamat untuk elakkan daripada diterbang angin. Bila kita dah pack, kita boleh buka lah webbing dia ni. Sebab webbing dia ni pada saya dia agak mengganggu sikit kalau kita nak berjalan. Contohnya kalau kat kawasan macam ni dia tak rata, so dia akan terangkat. So kalau kita jalan kita boleh tersadung lah. So bahaya.
Okey, tadi saya dah pack kaki dia. So yang webbing ni saya akan buka lah. Kalau nak biar tak apa, tak ada masalah. So kalau kita buka, lebih selesa lah untuk kita bergerak. Webbing ni penting masa kita nak set up lah. Bila kita nak buka, bila kita nak simpan pun, tak payah ada webbing pun tak apa. Benda ni sebenarnya dia tak berapa secure lah. So kalau nak bagi dia secure, ada beberapa option. Dia ada tali kat sini. Kita boleh ikat tali ni dan kita pack direct ke tanah. Supaya dia punya depan dia ni dia tak tercabut. Sebab dia tak ada apa-apa ikatan kat sini. So kena gunakan tali ni. Ni consider full setup lah. Bila kita combinekan dua-dua ni, bedroom dan juga front hall. So dia jadi satu setup yang sangat selesa, sangat besar. Kita ada satu common space yang luas. Dan kita ada satu kemah untuk kita tidur. Jadi inner tent yang privacy lah. Kita boleh tidur dengan selesa kat dalam. Dan kita ada satu common space yang memang sangat selesa. Dan yang bestnya combination dia ni memang cantik. Sebab dia orang memang design benda ni untuk complete each other lah. Dia punya sambungan dia pun elok, kemas. Lepas tu, dan dia ada option jaring ni untuk elakkan serangga masuk. Dan ada privacy sikit. Kalau nak privacy penuh, kita boleh gunakan cover ni. Dan kalau kita nak buka, nak keluar, tak payah cabut. Buka zip saja pun boleh. Dan kita boleh ikatkan ke tepi. So bagi saya, kemah ni sangat fleksibel lah. Even kalau korang tak cukup tempat tidur, sama ada boleh nak tidur dekat sini, okay, dekat area bawah front hall ni, gunakan camping bed. Ataupun boleh beli lagi satu bedroom ni, pasang sama ada kat sebelah sini, ataupun sebelah sini. Terpulang lah sebab dia punya pintu dia semua sama. Kalau nak ada 3 bedroom pun boleh, nak ada 2 bedroom pun boleh, terpulang. Tapi kalau ada 4 bedroom, tak boleh nak keluar pula lah. So at least boleh letak 2 ataupun 3 bedroom. So nice lah. Boleh letak lagi satu kat sini. So bilik dia akan sebelah-sebelah lah. Ataupun nak bilik bertentangan pun boleh letak kat sebelah sini. Okay, untuk pole yang tadi tu, yang 2 tadi tu, sebenarnya boleh jugalah kita nak pasang dekat belakang. Cuma kat demo ni saya tak tunjuk lah. Nak set up kat belakang ni pun boleh. So jadikan dia punya awning. So ada shade lah, ada tempat teduhan kat belakang. Okay, so overall pada saya, kemah ni dia menarik lah. Sebab dia ada combination. Kita boleh combinekan sama ada kita nak gunakan dia punya kemah saja boleh, nak gunakan shelter dia saja boleh, kita nak gunakan dua-dua sekali pun boleh. So dia ada flexibility yang bagus. Dan dia punya front hall dia pun nak letak 1 bedroom pun boleh, nak letak 2 ataupun 3 bedroom pun boleh. Dan dia ada banyak lagi aksesoris tambahan yang kita boleh gunakan. Nak jadikan setup ni lebih privacy, lebih selesa. So itu kelebihan kemah ni lah. Okay, dia punya kekurangan pula, cara setup dia bukanlah kategori kemah yang sangat senang dipasang. Sebab dia jenis manual. Macam dia punya front hall ni jenis connecting pole lah. Dia gunakan pole besi dan kita sambung-sambung dia punya frame. Lepas tu pasang dia punya auto layer, dia punya cover luar. Okay, kalau untuk bedroom dia punya kemah dia gunakan konsep dome tent. Dia dome tent ni sebenarnya dia tak susah, cuma dia leceh sikit bila kita nak bengkokkan pole. Sebab kadang-kadang kalau kita salah bengkok, pole boleh jadi bengkok betul ataupun boleh jadi patah lah, ataupun kemah boleh koyak. Okay, dari segi ventilation, dia punya front hall ni memang baik lah. Sebab dia ada 4 pintu bukaan besar. Lepas tu dia punya tent pula, dia punya ventilation pada saya okey saja. Nak kata terlalu baik pun tak, nak kata teruk sangat pun tidak. Sebab dia ada 2 pintu depan belakang yang besar. Cumanya dia kekurangan dia tak ada pintu dekat bahagian tepi. Dia cuma ada air ventilation bahagian atas saja. Dan juga dia punya inner tent pula, pintu depan saja yang full netting yang besar. Pintu belakang dia, netting dia kecil saja. Kalau dia punya netting belakang pun besar, pasal itu lagi baik lah. Overall pasal design dia memang cantik lah. Design dia memang cantik, lain daripada lain. Lepas tu dia ada 2 pilihan warna. Satu yang ni warna khaki, satu pun warna sand. Lagi satu dia ada warna ivory white. Jom sekarang saya tunjukkan cara macam mana kita nak simpan balik kemah, bedroom dan juga front hall daripada Mobi Garden ni. So sekarang kita akan kemas kemah dia dulu. Sebab yang ni kita boleh jadikan shelter lah untuk berteduh. Sebab kalau tempat panas, so, kita boleh uruskan kemah-kemah ni lipat dekat bawah front hall dia. So yang ni saya akan buka inner tent dia dulu semua. Dan juga cabut dia punya pack dan juga dia punya pole.
Tok sini. Dah. Stop. Zip dia. So lepas tu tadi, lepas kita cabut inner tent, kita turunkan dia punya depan ni lah. Dia punya depan, kita tutup semua zip pintu awning. So part ni kita dah pisahkan lah antara bedroom dan juga inner tent. Bedroom dan juga front hall. Dan juga clip ni kena buka. Okay, next cabut pin dia ni. Okay, so lepaskan pole dia slow-slow. Okay, dan kita keluarkan pole yang ni. Okay, seterusnya inilah pad yang kita cabut. Sini pun kita cabut yang belakang dulu. Dan turunkan perlahan. Okey, lepas tu kita keluarkan pole dia. Okey, so ini bersamalah. Next, cabut dia punya rainfly, top cover dia. Next, kemas dia punya outer layer. So outer layer dia lipat dua dulu. Okey, so bila kita ikat, masukkan dalam beg. Okay, so bedroom dah siap. Sekarang kita kemas front hall dia pula. So ni kita buka dia punya cover dia lah. Seterusnya kita cabut hook dia ni, longgarkan ni, cabut hook dia semua sekali. Dan kita buka buckle dia ni. Buka tu. Rapat.
So yang outer ni cover dia kita gulung. So yang outer ni kita masuk bag dia bahagian yang atas. Okay. So yang ni pun boleh jugalah. Dia punya pintu ni pun boleh letak bahagian atas. Okay. Next, kita cabut dia punya pole dia pula. Okay, seterusnya cabut kaki dia, tapak dia. Ini tarik ya. Okay, next cabut dia punya pole ni. So yang ni dulu. Ini kita turunkan. So ini kita cabut. Okay, semua dah letak dalam ni. Dia punya pack, pole, webbing ni dengan kaki dia. So kita kena rapatkan, rapat dan zip. Okay, dan ambil dia punya buckle ni, kita loosekan dulu. Kita bucklekan, so baru ketatkan, bagi dia compact. Okay, so siap. Tu je lah, tadi saya dah tunjukkan cara pasang dua-dua kemah ni. Ni adalah Mobi Garden bedroom dan juga Mobi Garden front hall. Ni sebuah kemah, ni sebuah shelter yang dia sebenarnya dua unit yang berasingan, tapi kita boleh gunakan sama ada nak guna asing boleh, nak guna sekali pun boleh. Dia boleh, kita boleh combinekan. Pada saya dia sebuah kemah yang menarik lah untuk korang try. So kalau korang berminat nak dapatkan dua-dua kemah ni, Mobi Garden bedroom dan juga Mobi Garden front hall, boleh dapatkan dengan Camp Guru. Saya akan letak dia punya link dekat description. Korang boleh dapatkan dekat Shopee, dekat Lazada, dekat TikTok, ataupun direct dekat kedai diorang dekat Petaling Jaya. Search je Camp Guru, terus direct bawa ke sana. Terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat buat video berkaitan dengan camping dekat Malaysia ni lagi. Semoga kita jumpa lagi di video tent setup review lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.